أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sempena dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Kita telah hampir sampai kepada pertengahan bulan Ramadan ataupun bulan puasa kita. Dapat sekali lagi kita teruskan pengajian ataupun kuliah pada malam ini. Mula-mula tu saya fikirlah nak bawa tajuk apa ataupun nak teruskan bacaan kitab. Saya teringat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Faman tatawwa'a kana kaman adda faridah. Adalah hadis yang famous. Bulan Ramadan ni siapa yang buat ibadah sunat, satu ibadah sunat, ibarat pahala dia menyamai satu ibadah fardu. Makna kata tinggi lah level dia. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah. Tapi siapa yang membuat amalan fardu sekali, pahalanya ibarat ataupun menyamai 70 kali ganda pada bulan Ramadan. Ilmu tauhid yang kita akan pelajari ini daripada kitab Ummul Barahin merupakan salah satu daripada ilmu yang wajib yang disebut sebagai fardu ain. Yang mana darjat dia lebih tinggi daripada ibadah sunat. Sebab itu ketika kami di Yaman dulu, kita walaupun bulan puasa diteruskan juga pengajian. Lepas zuhur ada kelas, lepas zuhur ada kelas fiqh, lepas asar ada kelas. Dalam masa yang sama malam rebut untuk menghidupkan malam dengan solat tarawih penuh sampai tengah malam pun ada kelas lagi. Kalau terfikir pukul 11 malam sebagai contoh lepas tarawih, nak baca Quran sejam ke nak belajar sejam? Yang lebih afdal ialah belajar. Dan yang lebih afdal, yang lebih tinggi pahalanya ialah belajar. Jika ilmu yang kita pelajari itu ilmu fardu ain, apatah lagi lah kan? Ilmu fardu ain, dia punya darjat dia adalah lebih tinggi daripada ibadah sunat. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT menerima kita duduk sebentar pada malam ini sementara menunggu masuknya waktu isyak untuk kita merebut ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita pahala yang berlipat kali ganda berbanding pada bulan-bulan yang lain. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ummul Barahin yang kita pelajari ini adalah pertemuan yang kali ketiga, adalah mengenai ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Tauhid ataupun ilmu akidah. Dan pada pertemuan pertama telah kita ceritakan mengenai latar belakang pengarang, latar belakang kitab serta hukum akal. Hukum akal, wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Saya dah sebut dulu bahawa ketiga-tiga ni penting kita faham sebab nanti dia akan berkait dengan kepercayaan kita. Kalau berlaku sesuatu yang pelik, zaman sekarang bila berlaku sesuatu yang pelik khususnya melibatkan ibadah ataupun melibatkan perkara ketaatan, orang tidak percaya. Sebagai contoh, ada orang boleh khatam Quran 2 kali semalam. Tak percaya. Sebab bila dia ukur dengan logik akal dia pasang kaset satu surah saja 2 jam. Jadi takkanlah semalam boleh habis 30 juzuk. Ini yang kita panggil benda itu termasuk dalam kategori harus akal. Tetapi mungkin mustahil adat. Harus akal boleh berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya. Kalau ada orang yang berjalan di atas air sebagai contoh, harus pada akal. Orang yang berenang, hidup di dalam air selama satu hari tanpa oksigen, harus pada akal, walaupun mustahil
mustahil pada adat, kan? Walaupun mustahil pada adat. Orang yang tidak makan cukup dengan sekadar tasbih. Ada yang Nabi sebut di dalam pada akhir zaman nanti, umat Islam tidak ada makan kebuluran kerana tidak taat kepada perintah Dajjal. Dajjal suruh ikut dia, kita tidak ikut. Jadi rezeki disekat. Kemiskinan umat Islam yang berpegang teguh dengan iman, mereka hanya makan tasbih. Mereka yang mengenyangkan perut mereka adalah tasbih. Kalau kita tidak faham hukum akal yang tiga ni, maka tentulah pada akal kita akan kata mati dah kita ni. Dan kita tak ikut Dajjal, mati dah confirm. Takkanlah nak makan tasbih boleh kenyang. Dan padahal itu sebenarnya adalah harus pada akal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tiga. Dan wajib akal, apa yang tergambar pada akal, apa yang tidak tergambar dia tak ada. Wajib pada akal. Mustahil akal, yang tak tergambar pada akal, pada fikiran kita, dia ada. Harus akal, kita boleh bayang. Macam saya bagi konsep, asalkan kita boleh bayang saja, itulah harus pada akal. Kita boleh bayang orang berjalan atas air, segala jenis imajinasi yang dibuat di dalam movie itu adalah harus akal. Boleh berlaku jika Allah Subhanahu wa taala izinkan benda itu berlaku. Dan selepas itu kita telah cerita mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah taala, para ulama menghimpunkan menurut pandangan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada 13 sifat. Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Yang masyhur pada kalangan orang Melayu adalah sifat 20. Sifat 20 ini terpecah kepada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan kita dah cerita kategori yang pertama, iaitu yang disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat yang menunjuk pada diri zat. Dan bagi yang ingin ulang kaji boleh lihat pada rakaman, insyaAllah di dalam Facebook surau Al-Mahdi. Jadi boleh lihat untuk ambil ulang kaji. Hari ini sifat nafsiyah hanya ada satu sahaja, iaitu sifat al-wujud, sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Okey, sifat ada itu adalah sifat yang menunjuk pada diri dan dia tidak menambah pada zat, dia tidak menambah sesuatu yang lebih pada zat. Itulah perkiraan para ulama. Baik, sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang disebut sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Al-qidam. Al-qidam merupakan sifat yang berada pada kategori kedua, iaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa? Sebelum kita cerita. Nafsiyah tadi saya sebut sifat yang menunjuk pada diri. Buku ini ada. Manakah sifat ada? Diri buku itu. Itulah ada. Kalau kita kata buku ini berwarna kuning, dan kita boleh nampak ada kuning, bersifat dengan sifat kuning. Cili itu pedas. Jadi pedas itu adalah sifat tambahan kepada cili. Tetapi kalau cili itu ada ni tak ada, kita rasa pun tak boleh. Kita tidak boleh membuktikan sesuatu sifat itu ada, melainkan ada itu adalah diri sesuatu itu. Susah. Berbelit sikitlah dia punya ayat dia. Okay? Itulah maksud kategori yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, namanya salbiyah. Apakah maksud salbiyah? Salbiyah ni daripada perkataan salaba, yang bermaksud negatif. Sifat yang bermaksud negatif. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sifat yang berbangsa tiada. Bahasa kitab pondok sebut sifat itu bangsanya tiada. Kita ada bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina. Kita ada bangsa ni boleh sebut jenis lah. Ada bangunan tu jenis dia rumah, ada bangunan itu jenis dia pejabat, ada bangunan itu jenis dia rumah, pejabat, dewan dan sebagainya. Itu jenis-jenis dia. Okey. Tetapi ada sesuatu itu, sifat ini jenis dia tiada. Apakah contoh dia? Contohnya ialah qidam. Okey, al-qidam, baqa ada 5. Yang pertama qidam. Yang kedua baqa. Yang
Silap. Sebut. Yang pertama, kedua, ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlawanan Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang keempat, qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Dan yang kelima, wahdaniyah, esa. Macam mana kita nak faham negatif dan sifat berbangsa tiada ni? Qidam maksud dia sedia ada, ataupun maksud dia tidak ada mula. Ada perkataan tidak. Macam mana kita nak buktikan sesuatu itu qidam ataupun sedia kala? Dia tidak ada mula. Contoh yang mudah untuk faham, seseorang itu botak. Kan? Seorang itu botak. Apakah maksud botak? Tiada rambut. Nah, jadi botak ialah sifat salbiah. Sifat yang berbangsa tiada. Botak ialah tiada rambut. Lagi mandul. Macam mana kita nak buktikan mandul? Apakah definisi mandul? Tidak boleh beranak. Ada perkataan tidak. Apakah maksud qidam? Tidak ada mula. Apakah maksud baqa? Kekal. Tidak ada akhir. Okay, jadi sebab itu kategori ataupun jenis dia adalah jenis bangsanya tiada. Kalau kita pergi lebih mendalam, ini saya sentuh sepintas lalu, dia sifat salbiyah bermakna insilab, ataupun kita panggil ternafi. Ternafi. Dia tiada yang masuk ternafi. Dia bukanlah kita yang meniadakan, tetapi secara automatiknya dia telah ternafi, telah tiada sejak daripada awal lagi. Itu bahasa susah sikit lah. Okay? Itu yang disebut di dalam ulama' pondok kita. Okay, baik. Jadi qidam, kita nak faham. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qidam. Kita nak mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia ni, kita dah hidup berapa lama, berapa tahun. Kita kenal Allah ni macam mana? Adakah sedalam kita kenal anak kita? Anak kita boleh tahu apa yang anak kita suka, apa yang anak kita tak suka. Kalau kita macam mana cara nak bagi anak suka, macam mana cara tak mau bagi anak marah, macam mana cara nak sayang ibu bapa, cara nak, semua kita kenal. Tetapi sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu kita mempelajari sifat-sifat ini. Okey. Kata para ulama, tadi saya dah faham, itu saya nak menerangkan maksud jenis kedua yang disebut sebagai salbiyah, sifat salbiyah. Pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, nanti kita masuk sifat ma'ani. Ma'ani pun ada penerangan dia. Jadi salbiyah ni pecah kepada 5 tadi, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, dengan wahdaniyah. Baik. Qidam. Apakah maksud qidam? Qidam ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sedia ada. Tidak ada mula. Lawan kepada qidam adalah hadis baharu. Siapakah yang baharu? Semua makhluk. Okay? Kesemua makhluk adalah baharu. Macam mana kita nak faham baharu? Baharu ni maksud dia ada mula. Apakah bukti makhluk itu ada mula? Kita tengok pada diri dulu, ciri kita. Bila tarikh lahir kita? 1990 contoh. Tahun 2000. Tahun 1980. Waktu itu baru kita ada di dunia ini. Sebelum tu tidak ada. Jadi ada orang bertanya, Allah Subhanahu Wa Taala, bilakah Allah Taala itu ada? Mungkinkah 1 juta bilion tahun yang lepas? Mungkinkah 1000 juta tahun sebelum adanya galaksi? Ini persoalan yang ada pada sesetengah orang lah. Ada orang yang berfikir ke tahap itu. Jadi persoalan inilah yang dijawab oleh para ulama. Allah ada bila? Takkanlah. Yalah, kalau ikut logik akal kita mestilah kena ada bila kan? Maka jawapan dia Allah tidak ada mula. Kerana apa? Kerana ada mula ataupun ada akhir itu dia berkait dengan masa. Masa. Masa ini adalah suatu makhluk Allah. Allah yang mencipta masa, Allah yang letak kita di dalam masa. Time, wal asri, masa tu. Allah cipta masa, Allah letak orang ni duduk kat sini, habis kat sini. Nabi Muhammad ada kat sini, habis kat sini. Malaikat kat sini, habis kat sini, dan sebagainya. Allah Taala yang mencipta masa. Jadi dia tidak tertakluk dan tidak terikat kepada ciptaan dia. Okey, itu satu. Yang kedua, macam manakah kita membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini qidam dan tidak ada mula? Daripada ayat Al-Quran.
Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal dan dia juga yang paling akhir. Wal zahir wal batin. Jadi Allah sebut Allah yang paling awal dan yang paling akhir. Jadi siapa sebelum Allah? Tak ada. Sebabkan Allah yang paling awal. Itu dalil daripada Al-Quran. Boleh tak nak jawab dalil ni kalau orang bukan Islam tanya? Pak Cik, cuba bagi tahu saya Tuhan kamu itu ada bila? Kita jawab tak ada mula, Pak Cik. Bagi tahu kat jiran yang bukan non-Muslim kita. Tuhan saya ada, saya baru cipta tadi. Tuhan dia, saya baru buat tadi. Tak tahulah nanti dia nak tahan lama mana. Contoh. Tapi Tuhan kita, mak Islam dan Tuhan kamu sebenarnya tidak ada, tidak mula. Apa bukti dah? Dia kata huwal awwal wal akhir. Baca Al-Quran. Saya tak percaya Al-Quran. Jadi baca Al-Quran tidak orang bukan Islam, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tentulah tidak boleh kita beri dalil tersebut. Daripada itulah hebatnya kitab Ummul Barahin ini. Okay. Kitab Ummul Barahin ini hebat kerana dia membawakan dalil akal. Dalil akal ni kita boleh jawab kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Apakah dalil akal dia? Kita kata, kalaulah Tuhan itu ada mula, nescaya akan melazimi pada sekiranya Tuhan itu ada mula, tentulah dia akan ada akhir. Dalam satu kaedah disebut bahasa Arab dia man kana lahu bidayah falahu an-nihayah. Man kana lahu bidayah falahun nihayah. Apa sahaja yang ada mula mesti ada akhir. Dan apa sahaja yang ada mula pasti ada akhir. Dan kita fahami daripada itu sebaliknya lah. Dan kalau ada akhir mana ada mula. Okay, dan sebagainya. Jadi kalau Allah Ta'ala ada mula, pasti akan ada akhir. Okay. Bila ada akhir bermakna Allah akan hilang. Okay. Jadi menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil akal yang pertama. Dalil akal yang kedua yang selalu digunakan ialah kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada mula, nescaya akan melazimi daur dan tasalsul. Okey, daur dan tasalsul ni apa? Yang ni mudah untuk kita bagi faham kepada orang bukan Islam. Apakah maksud daur dulu? Daur ni kita panggil bulatan. Bulatan yang tidak ada hujung. Kalau Allah Ta'ala ada mula, katakan contoh Tuhan ada 1,000,000 tahun sebelum ada dunia ni. Okey. Siapa yang cipta Tuhan? Okey, itu satu. Dia ibarat kita katakan ayam dulu ke ataupun telur dulu. Okey, ayam dulu atau telur dulu. Kalau ada ayam itu berasal daripada telur. Kalau telur dulu, telur berasal daripada ayam. Ayam berasal dari telur berasal daripada ayam. Jadi kalau Tuhan ada itu, siapa yang mencipta Tuhan? Siapa yang mencipta orang tu? Dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ayam dulu ke telur dulu? Sama juga kita nak tanya. Anak dulu ke bapak dulu? Ni manusia, kita ada manusia. Siapa yang dulu? Bapak dulu ke anak dulu? Jawapan dia adalah, ada jawapan kan? Nabi Adam. Allah yang mencipta kan? Ada Tuhan yang mencipta sekaligus mematikan daur bulatan tu. Ayam dulu atau telur dulu, untuk mematikan pusingan yang tidak ada penghujung tu, kena ada kuasa yang mencipta satu. Iaitu paling kurang ada ayam dulu. Okey, ayam start dulu. Jadi mesti ada yang menciptakan ayam dulu. Barulah ayam itu akan bertelur. Telur tu menghasilkan ayam, dan menghasilkan telur, menghasilkan ayam. Dan sekali kita tahu, okey, dia stop dekat sini. Okey. Jadi daripada itu, kalaulah Tuhan ini ada mula, tentulah ada yang mencipta dia. Siapa yang akan mencipta dia? Kalau ada Tuhan yang mencipta dia, siapa pula yang mencipta sebelum tu? Siapa pula yang mencipta sebelum tu? Sehinggalah habisnya, jadi tidak ada penghujungnya. Untuk memastikan akal kita logik dan boleh menerima idea tersebut, tentulah kena ada satu di dunia ini, sekurang-kurangnya satu kuasa yang telah ada. Yang telah ada.
iaitu tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa mula, kesemua makhluk di dunia ini kita boleh fikir dan selesai. Siapa yang cipta galaksi? Siapa yang buat disebut sebagai Big Bang? Siapa yang cipta bumi? Kita telah ada dalam fikiran kita. Yang mencipta bumi Allah, sebab Allah ada dulu. Yang mencipta galaksi Allah. Yang mencipta Nabi Adam Allah. Jadi begitulah seterusnya. Jadi siapa yang mencipta Allah? Tidak ada yang mencipta Tuhan. Kerana kalau ada yang mencipta Tuhan, persoalan kembali ialah siapa yang mencipta pencipta Tuhan? Siapa pula yang mencipta pencipta kepada pencipta Tuhan? Siapa pula yang mencipta kepada pencipta Tuhan? Tidak akan habis. Okay? Jadi itu yang dibawa oleh kaedah yang dibawa oleh Imam As-Sanusi. Okay? Jadi daripada itu, maka bila kita terangkan kepada orang awam dan bila kita terang kepada golongan etis, sebenarnya benda ini mereka pun akan terfikir. Betul juga. Orang yang memiliki akal yang waras, akal yang cerdik pandai, akan pasti boleh menerima logik ini. Okay? Jadi itu yang disebut sebagai daur. Begitu jugalah tasalsul. Begitu juga tasalsul. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan, sebagai contoh, daur ini sesuatu itu terhenti atas sesuatu yang lain. Tadi contoh yang saya bagi itu untuk tasalsul. Untuk tasalsul. Jika Tuhan itu berhajat kepada pencipta, nescaya siapa pula yang mencipta pencipta? Siapa pula yang mencipta pencipta kepada pencipta? Jadi itu yang dipanggil tasalsul, tidak ada penghujung. Manakala daur pula ialah sesuatu itu terhenti atas sesuatu yang lain. Sebagai contoh, Tuhan A. Kita hapuskan yang tadi, kita kata okey, Tuhan A lah. Tuhan A lah yang mencipta Tuhan B. Tuhan B pula dia cipta Tuhan A. Begitulah. Ada yang berfikir gitu. Disebabkan tak mau ada mula ni. Kita nak fikir logik macam mana bagi tak mahu Tuhan ini sedia kala. Jadi terpaksa kita fikir ada Tuhan A yang mencipta Tuhan B. Siapa yang mencipta Tuhan A? Tuhan B. Yang mencipta Tuhan A? Tuhan B. Mencipta Tuhan B? Tuhan A. Jadi sebenarnya benda itu juga adalah sesuatu yang mustahil pada akal. Jadi bila kita sebut mustahil pada akal, tentulah Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan sifat bersifat dengan sifat qidam yang disebut sebagai tidak ada mula. Okey, itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang layak disebut sebagai Tuhan. Okay. Yang kedua, nampak gaya mungkin sifat 2 je kot, sifat 2 atau 3 kita tengok. Sifat salbiah yang kedua yang kita pelajari pada hari ini ialah baqa. Bila qidam, maka pasangan dia selalunya adalah baqa. Qidam tu apa? Tidak ada mula. Baqa ni pula tidak ada akhir. Okay, baqa ini tidak ada akhir. Maksudnya selamanya lah dia akan ada. Kita pun akan tertanya-tanya, selamanya tu sampai bila? Jawapan dia apa? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila lah. Tidak ada penghujung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat baqa. Apakah dalilnya? Dalilnya sama juga, iaitu huwal awwal wal akhir. Perkataan yang akhir itu. Allah Taala lah yang paling awal dan dia juga lah yang paling akhir. Last sekali. Bila mana sudah tidak ada makhluk, maka Allah Ta'ala sahajalah yang akan tinggal, kerana dia yang paling akhir. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman. Kita baca. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap kesemua makhluk yang berada alaiha, di atas alam ataupun di atas muka bumi ini, di atas alam ini akan binasa, akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik, dan akan tinggal adalah wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, yang hanya akan tinggal last sekali adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Tuhan itu akan kekal. Tetapi Tuhan akan kekal dan segala makhluk akan ada penghujung dan pengakhirannya.
Kita akan ada penghujung. Kesemua bangunan ni akan ada penghujung. Kapet yang kita duduk, sejadah yang kita duduk, semua yang bersifat dengan baharu sebagaimana kaedah tadi, semua yang baru ada pasti akan ada penghujungnya. Okay. Kecuali tetapi ada sedikit pengecualian. Okay. Pengecualian kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menghendaki dan menjadikan sesuatu ini kekal selamanya. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah syurga dan neraka. Fil jannati khalidina fiha, Allah Taala sebut dalam Quran. Maka orang itu akan berada di dalam syurga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Begitu juga dengan finnari khalidina fiha, dan berada di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Habis itu tadi kata Allah Ta'ala sahaja yang tidak akan fana, yang tidak akan binasa. Tetapi ada juga dalam kalangan makhluk yang Allah Ta'ala sendiri yang menghendaki dia kekal selama-lamanya. Okay? Jadi makhluk itu ada 10. Okay? Ada 10 jenis makhluk yang tidak fana ataupun tidak binasa, kerana ada padanya ayat Al-Quran dan ada padanya nas daripada hadis Nabi SAW. Dan kita sebagai umat Islam, setelah kita percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita percaya Muhammad SAW sebagai Rasul, dan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kitab dan juga kalamullah, kita akan percaya kepada kata-kata ini. Justru hasillah kaedah ini, iaitu makhluk yang kekal ada 10 jenis makhluk. Antaranya ialah syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, qalam. Qalam ni pena, kan? Pena yang Allah Ta'ala, pena ni yang menulis takdir segala sesuatu. Kursi, kursi tempat singgah sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Roh manusia. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang sumsum. Dan kalau di dalam syarah Jauharat Tauhid, kita ada cerita ketika mana kita fana dan kita hapus, kullu man 'alaiha fan, waktu berlaku kiamat dan hari akhirat, kesemua kita hancur. Badan hancur, bangunan, bumi semua hancur. Tetapi ada yang tidak hancur, iaitu antaranya ajbuz zanab. Dan ajbuz zanab ni tulang sumsum. Dan tulang sumsum kita. Macam mana rupa tidak hancur tu, wallahu ta'ala alam. Sekecil mana itu, kerana itu Allah Ta'ala sebut melalui hadis, Nabi SAW sebut melalui hadis. Jadi kita imani berdasarkan kerana ada nas. Okay? Jasad sekalian anbiya dan yang dan orang-orang yang syahid. Okay? Jadi ada 10 golongan yang makhluk yang tidak fana dan tidak binasa. Okay? Kita panggil fana kita panggil baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baqa yang zati ataupun yang hakiki. Adapun baqa pada makhluk yang disebutkan tadi itu adalah baqa yang aridi, yang mendatang. Okay. Kalau Allah tak tentukan dia kekal, dia akan hapus. Tetapi kerana Allah sebut dia akan kekal, maka sebab itulah makhluk-makhluk itu boleh kekal. Baik. Jadi yang terakhir, isyak itu 8:30.